disiplin dalam menjaga tingkah laku dalam kelas. Tingkah laku dapat didefinisikan sebagai satu perkara yang dilakukan atau dipegang oleh seseorang individu. Memerhati, mengukur dan menilai merupakan tindakan tingkah laku seorang manusia di mana mereka melakukan secara sedar atau secara sedar, dilakukan secara terus atau tidak. Tingkah laku bermasalah murid atau pelajar ini boleh berupa positif ataupun negatif. Tingkah laku bermasalah positif yang telah dikenal pasti ialah tingkah laku yang ingin tahu, cepat belajar, pintar, cerdas dan proaktif. Manakala tingkah laku bermasalah negatif merujuk kepada tingkah laku destruktif dan bergantung. Tingkah laku destruktif atau definisi sebagai tingkah laku mengganggu. Fakta yang kedua, disiplin dalam menghormati guru yang sedang mengajar. Kesopanan dan kesusilaan merupakan rukun kelima dalam rukun negara. Sebagai seorang pelajar, kita sewajarnya memegang pada rukun negara dalam menjalani rutin harian kita. Para pelajar pula digalakkan untuk sentiasa bersopan santun dan menghormati guru apabila berkomunikasi atau ketika diberi pelajaran. Guru-guru seharusnya dihormati oleh para pelajar dengan cara mematuhi peraturan sekolah. Pelajar pada masa kini suka untuk mematuhi arahan dan peraturan yang mudah dan merupakan beban yang telah ditambah kepada para guru untuk menguruskan rasa siap belajar. Yang ketiga, disiplin dalam berkomunikasi. Aspek kemahiran berkomunikasi merupakan elemen penting yang perlu dikuasai oleh pelajar bagi mereka bersaing dalam arus persaingan kerjaya pada masa sekarang. Kemahiran komunikasi perlu dikuasai oleh pelajar sebagai satu langkah persiapan jangka masa panjang dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang kompeten bagi menghadapi pasaran kerja global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Zulkifli bin Hamzah. Nama metrik H22A0978. Hari ini saya akan menerangkan konsep atau idea etika disiplin pelajar semasa di dalam kelas. Nombor 1, etika merujuk kepada rangka kerja yang komprehensif atau sistem prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing individu, organisasi atau masyarakat dalam menentukan apa yang betul atau salah dan dalam membuat keputusan. Etika melintasi pelbagai aspek kehidupan. Ia merangkumi pelbagai pertimbangan etika, menangani isu-isu moral dalam bidang seperti tingkah laku peribadi, tingkah laku profesional, interaksi sosial, tadbir urus dan rawatan orang lain. Nombor 2, konsep etika disiplin pelajar di dalam bilik darjah merujuk kepada prinsip, nilai dan tingkah laku yang membimbing kelakuan dan interaksi pelajar dalam suasana pendidikan. Konsep ini adalah penting untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif, hormat dan produktif. Pelajar harus menunjukkan rasa hormat kepada guru, rakan sekelas dan persekitaran pembelajaran mereka. Sebagai contoh, mereka perlu mendengar dengan penuh perhatian, menghargai pendapat orang lain, menahan diri daripada tingkah laku mengganggu dan berbuat kepada orang dengan kebaikan dan kesopanan. Nombor 3, faktor etika adalah penting dalam suasana bilik darjah kerana dapat menggalakkan persekitaran pembelajaran yang positif. Dengan adanya rasa hormat, kejujuran dan tanggungjawab, ia dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran untuk pelajar dengan baik. Apabila pelajar menegakkan prinsip-prinsip ini, ia dapat memupuk rasa keselamatan, kepercayaan dan kerjasama serta membolehkan semua orang terlibat dalam proses pembelajaran dengan yakin dan semangat. Apabila sikap saling menghormati antara satu sama lain dipupuk, ianya membantu membina suasana yang ceria dan bagus untuk pembelajaran. Kepelbagaian pengalaman dan idea ini memperkayakan lagi persekitaran pembelajaran serta menggalakkan pemahaman budaya dan menyediakan pelajar untuk berkembang maju dalam masyarakat berbidang kaum dan budaya. Selain itu, ia juga dapat memperkukuh kemahiran sosial dan perhubungan. Assalamualaikum, nama saya Arzani Masyi binti Azina Masyi, nama metrik H22A0142. Dalam setiap pembelajaran, kita perlulah mengamalkan beberapa nilai-nilai yang baik supaya ilmu yang kita dapat diberkati. Nilai merupakan sifat yang ditonjolkan oleh diri kita dan ia membentuk tingkah kita. Sebagai seorang pelajar, kita perlulah mengamalkan nilai-nilai ini ketika berada di dalam kelas. Antaranya, hormat menghormati. Sebagai seorang pelajar, kita perlu menghormati guru ketika mereka sedang mengajar. Contohnya, semasa guru sedang bercakap, kita perlulah memberikan tumpuan terhadapnya. Selain itu ialah amanah. Sebagai seorang pelajar, kita perlu menjadi seorang yang amanah. Seperti apabila guru memberikan tugasan, tidak sekadar kerja individu ataupun berkumpulan, kita perlulah amanah dan jujur dengan diri sendiri. Contohnya, kita membuat kerja itu tanpa menyuruh orang lain ataupun memplagiat mana-mana kerja. Dan yang terakhir ialah tolong-menolong.
Kita haruslah tolong menolong antara satu sama lain, kira ada sama dengan guru atau rakan. Contohnya, sekiranya rakan kita berada dalam kesusahan seperti tidak memahami apa yang diajar, kita sebagai rakan sekelas perlulah membantu mereka jika kita faham tentang perkara yang diajar. Assalamualaikum, nama saya Rajani Azmida binti Muhammad Ludin. Nombor matrik saya H22A0662. Saya akan membentangkan tentang teori atau hukum disiplin pelajar di dalam kelas. Terdapat 4 teori atau hukum disiplin pelajar di dalam kelas iaitu teori keseimbangan, teori kepribadian mulia, teori Ibnu Jamaah dan teori pencegahan. Terlebih dahulu, saya akan bincangkan tentang teori keseimbangan. Teori keseimbangan ini telah diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1946 dalam kertas kerjanya yang bertajuk Sikap dan Pengaturan Kognitif. Jadi, para guru mungkin dapat mengaplikasikan teori ini bagi menangani masalah disiplin pelajar di dalam kelas. Seterusnya, teori kepribadian mulia. Menurut teori kepribadian mulia yang menitik beratkan perlakuan atau perbuatan manusia dari segi falsafah moral, etika ini mengambil berat tentang budi pekerti manusia yang berasaskan keunggulan sikap seseorang individu. Kepribadian mulia juga dikaitkan dengan kesabaran, keadilan, keberanian dan kejujuran. Selain itu, teori Ibnu Jamaah. Ibnu Jamaah telah menggariskan 8 adab berguru dalam karya pendidikan pertama beliau. Contohnya, penampilan diri yang kemas dan bersesuaian dengan majlis ilmu merupakan adab pertama yang digariskan oleh Ibnu Jamaah. Akhir sekali, saya akan bincangkan tentang teori pencegahan. Teori ini mengatakan bahawa denda yang dikenakan adalah bertujuan untuk mencegah daripada berulangnya pelanggaran tingkah laku. Teori ini ialah pertelingkahan antara keadilan dan pertimbangan untuk kepentingan ramai. Sebagai contoh, guru mendenda semua pelajar yang berada di dalam kelas apabila guru gagal mencari pelajar yang melakukan kesalahan. Guru sepatutnya membuat pilihan di antara keadilan dan kepentingan ramai. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aris Fatin Najwa binti Muhammad Nasir. Nombor matrik saya ialah H22B008. Bagi 3 cadangan penyelesaian untuk etika disiplin pelajar di dalam kelas adalah yang pertama, dengan mengadakan ceramah. Bagi saya, dengan ceramah ini, disiplin pelajar dapat dibentuk setelah pihak universiti ataupun sekolah membuat suatu program ceramah kepada pelajar yang akhlaknya begitu teruk ketika dalam kelas. Dengan ini, pelajar akan lebih berhemat dan peka dengan keadaan seperti ini. Yang kedua, pihak sekolah ataupun universiti boleh membuat kempen untuk mengubah-ubahkan kepada pelajar tentang etika disiplin di dalam kelas dengan memberikan mereka pendedahan yang lebih terbuka serta membuat mereka berfikir di luar kotak dan tidak lagi membuat perkara-perkara yang tidak baik dalam kelas. Terakhir adalah pengurangan kegunaan telefon bimbit. Hal ini kerana di dalam kelas terdapat segelintir pelajar yang gemar menggunakan gadget yang berlebihan dan bukannya untuk pembelajaran malah bersenang-senang di belakang guru ataupun pesara yang tengah mengajar. Penggunaan IQ juga dihadkan dengan kesertaan bersama. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Emil Briti Murphy. Nomor matrik saya H22E1021. Saya akan membentang tentang perspektif yang terdapat dalam kajian ini. Pertama, perspektif Islam, iaitu surah Al-As 103. Dalam surah ini, Islam mengajarkan kelembutan sekaligus kedisiplinan. Sebagai contoh, waktu solat fardu yang mempunyai batasan waktu awal dan akhir, sehingga setiap muslim harus solat dengan waktu yang telah ditentukan. Seterusnya melalui perspektif Jim Rohn, yaitu take charge of your life around. Salah satu ucapannya yang terkenal tentang disiplin ialah hari baru, permulaan baru untuk kehidupan baru Anda. Dengan disiplin, Anda akan kagum dengan kemajuan yang Anda boleh buat. Itu saya daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman bin Munteri. Nombor matrik F22D0593. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang kelebihan-kelebihan beretika dalam kelas. Nombor 1 ialah kelebihan ialah membentuk tingkah laku yang baik. Hal ini dikatakan demikian kerana disiplin dapat membentuk tingkah laku yang baik dalam kalangan pelajar. Kerana
pengusaha sekolah yang baik, wadah peraturan sekolah perlu disemak, tetapi pelajar sering tidak mengambil serius. Al-Quran dan perbuanan sebagai panduan umat Islam membimbing pelajar mematuhi peraturan sekolah. Dengan mematuhi peraturan sekolah, masalah disiplin dapat dikurangkan dan asasiah dapat dikurangkan juga. Pelajar dapat bertambah baik. Kesabaran dan kawalan diri adalah penting untuk kejayaan di masa hadapan. Nombor 2 adalah mengelakkan daripada perkara negatif. Disiplin adalah perkara yang penting kepada pelajar untuk mengelakkan pengaruh-pengaruh negatif dalam kalangan masyarakat tempatan. Oleh itu, pengaruh media massa dan media sosial juga boleh mempengaruhi golongan muda ini terlibat dengan perkara yang negatif, sehingga membawa kelusuan dan daya tubuhan yang rendah. Untuk mengelakkan masalah ini, ibu bapa perlu membutuhkan masa untuk membahagikan perkara yang baik dan perkara yang negatif, dan mengganti semula kursus mereka untuk membenarkan hak dan disiplin diri. Nombor 3 ialah menentukan kejayaan murid. Kejayaan pelajar dalam bidang akademik dan aktiviti popular amat bergantung kepada keupayaan mereka untuk meningkatkan disiplin diri. Pelajar yang berbakat kepada akademik selalunya mempunyai disiplin yang kuat, manakala kecemerlangan dalam sukan memerlukan hak ketajaman mental dan kekuatan fizikal yang tinggi. Disiplin adalah penting untuk kejayaan dalam sukan yang kompetitif, terutamanya dalam kalangan pelajar hari ini yang berusaha untuk masa depan yang lebih baik. Yang terakhir ialah mengamalkan nilai-nilai murni. Mengumpul nilai murni dalam diri pelajar memerlukan disiplin diri yang seperti akal pokok. Dengan menepati masa, sopan dan melaksanakan tugas yang baik, pelajar mengembangkan nilai-nilai seperti kerja keras dan ketabahan. Kawalan diri ini penting untuk kehidupan, tanggungjawab dan pengendalian amanah untuk masa hadapan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Gaya pembelajaran murid yang lemah. Guru perlu kenal gaya pembelajaran muridnya yang strategi dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan pelajar sekaligus mencegah peratus malas dalam kalangan muridnya. Kelemahan yang kedua ialah kekurangan aktiviti yang menarik dalam pembelajaran. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas perlu dirancang dalam pelbagai pendekatan yang positif kepada pelajar. Bersesuaian dengan gaya pembelajaran murid di dalam kelas maupun di luar kelas, guru boleh melakukan pelbagai aktiviti seperti lakonan, nyanyian dan hiburan. Kajian kes dapat memberi ruang dan peluang untuk murid dapat memberi fokus kepada pembelajaran di dalam kelas. Maka pembelajaran sangat bermakna dan sangat penting. Setiap murid haruslah menyedari akan kepentingan pembelajaran. Kekurangan bimbingan positif kepada pelajar. Pengajaran dan pembelajaran di sekolah seharusnya memberi pengalaman positif kepada murid dalam mengembangkan potensi dirinya. Maka dalam menghadapi kerana anak murid yang malas, lemah dan tidak memberi fokus kepada pembelajaran, guru seharusnya lebih peka kepada kekuatan dan kelemahan mereka. Komitmen guru yang memberi perhatian kepada sikap positif murid dapat membantu pelajar malas dan tidak fokus. Murid yang terangsang dapat mengubah dirinya. Ini kerana murid berasa selesa dengan guru dan berani untuk menyatakan masalah serta berkongsi permasalahannya dalam pembelajaran. Assalamualaikum. Nama saya Siti Noratira binti Asbullah, nombor metrik H22A0803. Saya akan membentangkan tentang rumusan dan justifikasi. Tuntasnya, hasil dari kajian yang dikaji, etika disiplin pelajar di dalam bilik darjah fasa 1 merujuk kepada prinsip nilai dan tingkah laku yang membimbing kelakuan dan interaksi pelajar dalam suasana pendidikan. Konsep ini adalah penting untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif, hormat dan produktif. Pelajar harus menunjukkan rasa hormat kepada guru, rakan sekelas dan persekitaran pembelajaran mereka. Sebagai contoh, mereka perlu mendengar dengan penuh perhatian, menghargai pendapat orang lain, menahan diri daripada tingkah laku mengganggu,
dan berbuat kepada orang dengan kebaikan dan kesopanan. Manakala bagi fasa 2, dalam disiplin pelajar di dalam bilik darjah adalah mengenai cadangan bagi menyelesaikan masalah tersebut. Antara cadangannya adalah memberi ceramah. Sebagai contoh, pihak sekolah atau universiti menjemput pihak yang berkuasa mengenai disiplin seperti pihak polis untuk memberikan ceramah mengenai etika disiplin yang patut dipatuhi dalam kelas. Pelajar haruslah memberi tumpuan yang baik ketika ceramah itu dijalankan agar mereka dapat peka bahawa disiplin di dalam kelas turut penting dalam mendapatkan pelajaran yang cemerlang. Jika disiplin tiada di dalam diri pelajar, maka terjadilah perkara negatif seperti tiada hormat terhadap guru atau pensyarah, bising di dalam kelas serta sebagainya. Oleh itu, dengan ceramah ini, pelajar lebih berhemah dalam melakukan sesuatu ketika di dalam kelas. Etika disiplin pelajar di dalam bilik darjah merupakan satu keutamaan dalam pendidikan. Hal ini kerana dengan etika disiplin, pelajar di dalam kelas dapat berjalan dengan lancar. Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing untuk mewujudkan disiplin di dalam bilik darjah, terutama pelajar dan guru. Langkah bijak yang diambil pada hari ini untuk mengekalkan disiplin pelajar di dalam kelas ialah menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada. Hal ini juga dapat mengekalkan disiplin pelajar sehingga generasi yang akan datang. Selain itu, hubungan guru dan murid adalah salah satu agenda utama dalam usaha mengatasi masalah disiplin. Hubungan guru dan murid perlu bermula dari hari pertama persekolahan dan perlu kekal sepanjang masa. Tambahan pula, guru perlu mengurangkan emosi-emosi negatif dan sentiasa menggalakkan emosi positif dalam kalangan murid. Oleh yang demikian, pelbagai cara yang dapat kita lakukan untuk mengekalkan etika disiplin pelajar di dalam bilik darjah, kerjasama dari pelbagai pihak amatlah dihargai dalam mengatasi masalah ini.